Tidak ada salat melainkan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Jam'an bainal adillati tsabitah. Yang mana hadis ini merupakan dihimpunkan ke semua sekali dalil-dalil hadis-hadis yang lalu. Wa amma hadis, adapun hadis ini hadis yang menyatakan man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Bagi siapa yang ada imam, bacaan imam adalah bacaannya juga. Fa dhaifun. Ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Wala yasih, dan tidak sahih ma yuqal min anna ta'min al-ma'mum ala qira'atil Fatihah yaqumu maqama qira'atihimul Fatihah. Dan sesungguhnya tidak benar untuk kita katakan amin makmum itu membawa kepada bacaan surah Al-Fatihah secara umumnya. Ini merupakan fatwa lajnah ahli majlis fatwa lajnah Saudi yang dikepalai pada ketika itu oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian naibnya Syekh Abdul Razak Al-Afifi, Syekh Abdul Razak Afifi, Abdullah bin Qudian, Abdullah bin Qu'ud. Okey. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian, ini jawapan bagi pandangan yang mengatakan bahawasanya Fatihah itu tak perlu dibaca. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat ini daripada pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan ini adalah khilaf yang mu'tabarah, yang mana yang diiktibar, yang ulama-ulama dan tidak ada di kalangan mereka saling berpecah, tengking-menengking, caci maki antara satu dengan yang lain. Terpulang bagi siapa yang nak baca, terpulang bagi siapa yang tak mau baca. Cuma bagi siapa-siapa yang nak mempraktikkan sesuatu, biar bagi ada dalil dan nas. Clear? Macam mana? Baca pelan memang kita baca dah. Sekarang ni kalau imam baca kuat tu yang jadi isu. Baca pelan memang kita semua baca. Tapi yang dibahaskan sekarang ni adalah sekiranya imam baca kuat, apa tindakan kita? Saya cenderung kepada membaca juga surah Al-Fatihah. Pemilihan masa terpulang kepada kita, sama ada lepas imam baca tu, antara bacaan Al-Fatihah dengan surah, ada ruang yang sangat sedikit terhad kita baca. Sebab ini khusus untuk surah Al-Fatihah, tidak untuk surah yang lain. Tak apa, habiskan. Sebab khusus ya, sebab ini khusus untuk surah Fatihah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tadi ini umum. Khusus adalah pada surah Al-Fatihah. Cuba tengok macam tadi kita belajar bab wudu. Wamsahu faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Ada cerita pasal kumur mulut dan masuk air dalam hidung tak? Tak ada cerita kan? Nampak? Cara sapu kepala ada cerita ke tidak? Sapu kepala umum. Kaedah cara sapu kepala tu datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nampak? Jadi situ berlaku. Contoh lagi, wabal asalnya kita kena dituntut untuk istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Tapi bila mai bulan puasa, tak dituntut, bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Umum khusus, umum khusus. Begitu juga dalam isu ni, mereka melihat bahawasanya dalil-dalil tadi umum, kekhususannya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu khusus untuk apa jenis salat dan apa juga keadaan salat. Berbeza dengan pendapat Syekh Albani. Syekh Albani melihat hadis surah Fatihah itu khusus umum, adapun ayat Quran dan hadis-hadis Nabi ini khusus. Satu keterbalikan dalam penilaian maklumat ni. Jadi ini dua pendapat yang berbeza. Adapun Syekh Umar Bazmul melihat bahawasanya ini merupakan hal yang diperselisihi oleh ilmu, para ahli ilmu, diperselisihi oleh para ulama. Sebab apa? Dia bagi beberapa sebab pasal apa dia pilih. Dia tadi fatwa, ini pandangan dia. Pandangan dia kata pertama sekali annal asla ada munasakh. Asalnya tidak ada bukti pemansuhan. Mana bukti pemansuhan? Syekh Albani dia kata di antara sebab ni dimansuhkan. Apa bukti? Adakah Nabi kata dulu ku baca, sekarang jangan baca? Tak ada. Dalil-dalil tentang pemansuhan tu tak berapa jelas. Kekuatannya, bukan kelemahan hadis tu tak. Kekuatan kaedah faham tu tak berapa jelas maksud mansuh. Sebab contoh semalam saya bagi tahu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kamu menziarahi kubur, lah ni ziarahlah. Tu jelas kan? Dan ada pemansuhan yang tak jelas. Isu ni pemansuhan dia tak jelas.
Nabi tak pernah kata, dulu aku baca Fatihah kuat, aku baca Fatihah, makmum boleh baca Fatihah, sekarang jangan baca. Tak ada. Tak jelas. Kedua dia kata, wa annahu la yusar ila al-qawl bin nusq ma'a imkanil jam'i wat tawfiq fa innal jam'u wat tawfiq baina nusus mumkin. Nampak dia kata, daripada kita mengambil langkah memansuhkan sebab nasah tak jelas, lebih baik kita mengambil langkah menyatukan hadis-hadis. Sebab ada hadis Nabi yang menunjukkan makmum baca Fatihah. Ada hadis Nabi yang menggambarkan makmum tak baca Fatihah. Hadis mana yang tak baca? Hadis yang Nabi larang bacaan bila bacaan sahabat mengganggu Nabi. Mengganggu Nabi kerana sahabat Nabi membaca dengan suara yang kuat. Sebab tu Nabi larang baca. Jangan baca belakang-belakang aku. Maksudnya baca dengan kuat. Bukan isu baca perlahan, baca dengan kuat. Yang mengganggu solat Nabi SAW. Dan banyak lagi yang dia bahaskan di sini yang saya kira tak sempat untuk kita nak bahaskan semua. Sekejap tak habis. Ni kat bagi 3 lah. Itulah saya kata. Okey. Tak ada rokok lagi. Apa pula kita ni? Okey, tak apa, kita mengambil bab rokok ni. Sekejap lagi soalan kita sambung. Tapi jelas tadi dah. Okey, clear. Rukuk, melakukan rukuk sambil bertakbir mengucapkan Allahu Akbar serta mengangkat kedua tangan separas dengan bahu ataupun telinga. Ini rukuk. Sama macam kita angkat takbir di awal tadi. Allahu Akbar. Sama-sama ada angkat tangan paras bahu ataupun telinga. Kemudian kita rukuk. Allahu Akbar. Posisi rukuk. Ini. Meluruskan belakang sejajar dari kepala hingga ke punggung. Ini satu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Kepala tidak terlalu menunduk ke bawah atau mendongak ke atas. Sebaliknya diselarikan dengan badan. Ini meluruskan tadi saya bacakan hadis. Lau suba alaihi al-ma' lastaqar. Kalau Nabi SAW dituangkan air di atas belakang Nabi, air tu dia tak akan bergerak disebabkan samanya belakang Nabi SAW. Kepala Nabi tak terlalu tunduk ke bawah atau tak terlalu mengangkat ke atas. Kepala Nabi SAW sama. Okey. Dia macam ni lah. Saya bagi contoh. Jadi ni macam mana tak ada gambar lain dah. Sana ini semua berdiri tegak, berdiri daripada tepi. Kemudian ini beberapa kesalahan dalam solat. Ini sutra. Kemudian ini sujud. Mana rokok ni? Tak ada rokok ni. Okey. Okey, ini semua tak boleh ni. Ini. Okey, ini lama ni tahun 2006 2007. Okey, rokok. Okey. Ni rokok. Belakang saya nak buat macam mana dia bengkok lagu tu. Jadi dia belakang kita tu sama, belakang kita tu sama. Kita cubalah sedia mampu kita yang mana kita boleh buat. Ada orang belakang dia jenis melengkung, ada orang belakang dia jenis straight lagu tu, ada orang belakang tu jenis tak boleh bengkok. Jadi macam-macam jenis belakang tu ada. Jadi lebih kurang ni sujud dia belakang ni kita cuba dan usaha kita ratakan dan samakan. Okey. Dan kemudian pasal posisi rukuk ni kita tengok kepala tak terlalu menunduk, tak terlalu tunduk, tak terlalu angkat, mendongak. Kemudian selarikan dengan badan. Kedua tapak tangan diletakkan dengan kukuh seolah-olah menggenggam. Ni, kedua tapak tangan ni. Okey, tapak tangan diletakkan. Ada tentang tapak tangan ni sekali. Mana ni? Apa ni? Banyaknya ke, Pak? Yang ni bongkok terlebih. Ni yang salah lah ni. Ni yang salah juga. Ni yang salah. Ni tangan. Macam mana dia bergambar ni jadi bengkok habis ni? Okey. Jari jemari ni kita kukuhkan di lutut seolah-olah mencengkam. Okey, mencengkam dan kedua belah lutut dan jari jemari direnggangkan. Renggang. Cengkam lutut, kukuhkan. Okey. Clear? Okey. Kemudian siku dijauhkan dari sisi badan. At-tajafi dijauhkan. Ni. Siku jauh daripada badan, bukan dilekatkan dan didekatkan ke badan. Itu kaedah ketika rukuk. Okey. Seterusnya.
ni tangan kan, tangan. Kemudian yang ni tak kena ni pasal tak letak atas siku. Yang ni wallahu a'lam, dia duk pegang paha dia, takut orang curi duit dia, dia letak kat atas. Okey, ni tak boleh. Begitu juga dia ni keterlaluan sangat. Dia masa macam boring, duk pegang lutut dah selalu, dia pergi pegang betih. Betih pun tak boleh. Okey, ini bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Macam tu juga ni atas paha semacam macam ni, siku dia pergi rapat. Sedangkan siku dikehendaki siku tu jauh daripada badan. Okey. Macam mana? Ini yang saya katakan tadi di awal tadi. Tak ada beza. Semacam. Kita ingat bila kata jauh tu, bukanlah kata jauh sampai lagu tu. Jauh kita jauh yang sederhana. Jauhkan daripada, yang penting jauh siku daripada sisi badan. Dia tak dirapatkan macam tu dan tak di keterlaluan dibuka. Hanya sederhana. Yang penting dijauhkan daripada sisi badan. Ini sunnatut tajafi ya. Ini penting. Dalam salat ni banyak dilakukan. Okey, lepas tu apa ni? Ini i'tidal balik. Hak ni jenis tak tangan tak kena ni. Tak tangan terdadah cukup ni. Okey. Selepas daripada kita i'tidal, pasal gambar ni tak susun aku tu lah. Kita apa? Okey, bertamak ninah. Lepas kita bangkit daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, dengan lafaz sami'allahu liman hamidah, bertamak ninah, berdiam seketika. Okey. Dan ini untuk kita rukuk nah. Maksud tamak ninah ni kita kembalikan tulang untuk rukuk tu. Tulang tadi, tulang jari pegang lutut, jari direnggangkan, lutut kita tu disamakan, tak dibengkokkan. Kemudian siku kita tu dijauhkan sedikit daripada badan, tulang belakang kita tu cuba diusaha untuk disamakan. Okey, tulang kepala kita tu dibetulkan, tak terlalu angkat, tak terlalu turun. Okey. Kemudian bacaan dalam rukuk, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim bacaan 3 kali. Adapun Syekh Al-Albani ada berpendapat bacaan boleh ditambahkan dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan ada lagi beberapa bacaan yang lain yang boleh dirujuk di dalam buku sifat salat Nabi, yang saya rasa kita tak perlu nak kita panjangkan perbahasan ini. Ada subuhun qudus rabbul malaikati ruh dan bacaan-bacaan yang lainnya. Boleh kita pilih-pilih dan tukar-tukarkan agar lebih khusyuk dan lebih fokus dalam salat. Baca 3 kali. Dan dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk. Ini larangan Nabi SAW. Ketika Nabi sebelum wafat, Nabi pesan, jangan baca Quran dalam rukuk dan sujud. Okey. Kemudian i'tidal, bangun dari rukuk sambil melafazkan sami'allahu liman hamidah. Okey. Setelah berdiri tegak, lepas kita berdiri, sami'allahu liman hamidah, berdiri tegak, ucapkanlah rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakah. Ini yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang Muawiyah, Bukhari dan Muslim. Nabi mengakui perbuatan Muawiyah. Okey. Kemudian mengangkat kedua belah tangan separas dengan bahu atau telinga. Angkat. Allahumma hamidah, angkat pada bahu atau pada telinga, sama seperti yang awal tadi. Macam ni, atau macam ni. Kemudian tamak ninah dan berdiam seketika. Tamak ninah berarti kita kembalikan tulang pada tempatnya, berdiri bagi betul, bagi tegak balik, kepala tunduk ke bawah, tengok ke tempat sujud. Berdiam seketika. Bukan sami'allahu liman hamidah, turun terus. Yang tu jadi macam nuqratud dik tadi, ayam yang kita cerita tadi. Ayam, penyerupaan dengan haiwan-haiwan dilarang di dalam salat. Okey. Kemudian yang kelima, sujud. Sujud ni ada beberapa isu. Turun sujud, anggota sujud, posisi kepala, posisi tangan dan posisi kaki. Okey. Ini ada isu-isu dalam sujud. Syekh Al-Albani rahimahullah membahaskan isu sujud. Isu rokok tadi dia bahaskan tentang tamakninah dalam rokok, sifat rokok, tamakninah, zikir dalam rokok. Dia bawa di sini ada 7 zikir dalam rokok. Kemudian memanjangkan rokok, larangan bacaan Al-Quran dalam rokok. Kemudian i'tidal. Kemudian tentang anjuran berdiri lama dalam i'tidal. Kemudian boleh bahaskan tentang sujud. Sujud ini, isu yang pertama yang dia bahaskan tentang sujud adalah berkenaan dengan turun untuk sujud. Al-khurur ila sujud. Benda ni satu benda juga yang dibahas, yang dibincang oleh para ahli ilmu, para ulama. Nak turun mana dulu? Tangan dulu ke kaki dulu? Yang ni pun khilaf. Khilaf ni pun kita berlapang dada. Sebab dia khilaf yang berasaskan dalil, berasaskan metodologi penilaian hadis. Okey. Saya lebih cenderung
Okey, dia ada dua metod, dua kaedah faham tentang turun sujud ni. Tentang turun sujud. Dua kaedah faham. Ustaz. Turun sujud, okey. Satu kaedah dia melihat bila Nabi sebut larangan turun sujud kaburukil ibil, seperti turunnya unta. Okey. Dua cara faham tadi saya kata. Satu, cara faham yang pertama, dia melihat cara unta turun, hai'ah, cara unta bergerak untuk turun. Satu lagi, dia melihat anggota yang unta turun. Dua pahaman yang berbeza. Sudah semestinya jawapan dia berbeza. Cara unta turun bahagian depan dulu, tidak? Unta turun bahagian depan dulu. Tapi kalau berbicara tentang anggota, unta turun tangan dulu, kalau duduk dulu. Unta mana ada tangan? Apa ni? Unta ada haiwan 4 kaki. Sepakat semua, unta haiwan 4 kaki. Mana ada tangan? Jadi anggota yang unta turun dulu adalah lutut. Bila dia turunkan, dia turun lutut. Dia turun. Okey? Jadi pahaman dia akan berbeza. Satu, dia kata kedudukan unta turun bahagian belakang dulu. Maka lawan dengan unta, kita kena turun depan dulu. Yang kedua, dia kata tak, unta turun anggota dulu. Merujuk pada anggota. Anggota adalah unta turun adalah lutut. Maka kita kena lawan dengan unta, kita kena turun tangan dulu. Nampak? Jadi dua pahaman, dua madrasah, kaedah, cara faham yang berbeza. Dia berpunca daripada hadis. Syekh Al-Albani dah bawa hadis ni. Dan saya juga ada di sini perbahasan panjang tentang isu ni, yang diringkaskan, yang dibuat oleh Syekh Mahir Yassin Fahal. Perbahasan yang saya kira sangat baik. Apabila saya ingat saya mengajak tahun 2007 di masjid di Arau, ada seorang pakcik berbahas isu turun tangan dulu ataupun lutut dulu. Bila saya nyatakan saya lebih cenderung kepada pendapat turun tangan dulu, dia kata, tak, mana boleh, turun lutut dulu. Mana ada orang ni, kan Ibnul Qayyim dah kata dah, turun unta tu macam unta. Ibnul Qayyim kata bahawasanya hadis itu maklub, hadis itu tertukar, terbalik. Sepatutnya disebutkan turun tangan dulu, turun lutut dulu, baru turun tangan. Hadis itu sebenarnya itu yang sahih. Yang tidak sahih adalah hadis turun tangan dulu, baru lutut. Nampak? Jadi dia ambil hadis itu, dia berlakulah jidal, perdebatan dalam kuliah ni. Tu saya kata tak apa, pakcik, saya ada hadis saya baca pakcik hadis ni, pakcik pun kata pakcik ada hadis juga. Saya nak minggu depan pakcik bawa kitab pakcik, rujukan, saya bawa kitab saya dan rujukan saya. Saya pun bawa kitab ni, kitab Al-Asal 3 jilid ni, kemudian satu ringkasan perbahasan ilmiah Dr. Mahir Yassin Fahal tentang isu hukum kita nak turun kepada sujud itu, nak turun tangan dulu ataupun nak turun lutut dulu. Ini pembahasan ilmiah ni, detail. Jadi pakcik tu bawa lah kitab dia, kitab terjemahan Indonesia yang depa belajar kan, ngaji, bawa pergi. Tu saya pun bawa buka kitab saya. Okey, saya baca kitab saya baca kitab pakcik. Pakcik kena dengar malam ni, jangan tidur. Jadi pasal apa? Pasal kita nak baca sanad ni. Pasal pertama sekali, kita bukan nak tengok pasal unta tu saja. Kita nak tengok pasal isu sanad hadis yang dikatakan terbalik tadi ni. Jadi Dr. Mahir Yassin Fahal ni, dia buat ringkasan ni menarik ni. Okey. Dia bahaskan isu turun lutut dulu ataupun tangan dulu. Ulama berbeza pendapat, ulama fiqh berbeza pendapat pada dua pendapat. Pandangan yang pertama, letak lutut dulu sebelum kedua belah tangan. Yang berkata seperti ini dia bagi nama-nama: Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, dan ini merupakan mazhab ahli Kufah, termasuk Imam Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhai, dan dinukilkan oleh Imam Tirmizi daripada banyak kalangan ahli ilmu. Dalil dia ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Wa'il ibn Hujur. Sanad dia Yazid ibn Harun, daripada Syarik Al-Qadhi, daripada Asim bin Kulayb, daripada bapaknya Asim, bapa Asim itu Kulayb, daripada Wa'il ibn Hujur, sahabat Nabi. Wa'il berkata, aku tengok ra'aitu Rasulullah SAW idza sajada yada'a rukbatayhi qabla yadayhi.
Nabi SAW bila bersujud, yada'u, Nabi letakkan lututnya sebelum daripada tangannya. Wa idza nahadha, bila Nabi SAW nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, nak bangkit balik, Nabi angkat tangan dia dulu sebelum daripada lututnya. Okey, nampak sahabat-sahabat sekalian? Jadi dia kata di sini, diriwayatkan oleh Imam Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, At-Tahawi, Ibnu Hibban, Tabrani, Daraqutni, Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hazimi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tuda'ul yadan qabla rukbatain fi sujud. Diletakkan kedua belah tangan dulu sebelum daripada sujud, sebelum daripada lutut. Dia bagi dalil. Ini pendapat siapa dia? Al-Auza'i, Malik bin Anas, riwayat daripada Ahmad, mazhab ahli hadis, Ibnu Hazm al-Andalusi, dan juga mazhab al-Itrah. Maknanya bukan cikai-cikai juga. Imam Malik, Imam Al-Auza'i, teko-teko semua ni. Imam Ahmad bin Hanbal, bukan orang kecil anak ni. Ini semua tu ayah dalam ilmu agama. Mereka mengatakan wahtajju bima rawahu Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Hasan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah, daripada sekian fulan tadi ni, daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Bila kamu nak sujud, jangan kamu turun seperti turunnya unta. Letaklah kedua belah tanganmu sebelum lututmu. Ni ada hadis ni. Tadi pun ada hadis ke tidak? Ada. Hadis ini riwayat siapa? Ahmad. Dan riwayat Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir. Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tahawi, Daraqutni, Al-Baihaqi, Al-Hazimi, wa Ibnu Hazm wal Baghawi. Maknanya Sayyidina Ahmad bagi pendapat ni pendapat yang diperselisih oleh para ulama. Jadi ada orang dia nak kritik kita dalam bab ni, dia kata tengok puak-puak Wahabi tu depa jenis turun tangan dulu sebelum lutut. Kita ni yang sahih ni jumhur ulama Imam Syafi'i apa semua ni, ini adalah yang lebih tepat dan sebagainya. Tuan-tuan, Imam Malik Wahabi ke? Imam Al-Auza'i Wahabi ke? Ini riwayat daripada Imam Ahmad Wahabi ke? Ini perbahasan ilmiah. Jangan jadikan dia isu emosi untuk nak kritik orang. Masalahnya orang memainkan isu-isu ini untuk nak memainkan, dia nak jadikan isu. Sebab tu terkeluarnya kitab seperti Sahih Sifati Salatin Nabi, Sahih Sifat Salat Nabi, karangan Hasan As-Saqqah, yang cenderung kepada Syiah. Okey. Jadi itu benda ni, dia bahaskan detail ni. Panjang ni saya tak mahu nak baca ke semua. Cuma apa yang menarik, dia bahaskan apa maksud unta. Ni dalam unta tu dia haiwan 4 kaki ke haiwan 2 kaki 2 tangan? Kalau unta ada tangan, dia babai kat kita lama dah. Masalahnya dia haiwan yang ada 4 kaki. Tu satu dia bahaskan. Kedua, dia bahaskan tentang bila Nabi kata letakkan dulu tangan kamu sebelum lutut kamu, walaupun ada yang nak kata hadis tu dhaif, yang sahih adalah letak kaki dulu kemudian baru letak tangan, menunjukkan Nabi memberi fokus kepada anggota, bukan cara turun. Betul tak? Nampak? Cara dia bahaskan. Nabi bagi fokus perbincangan tentang anggota apa yang kita nak letak dulu. Bukan Nabi bercakap pasal cara turun. Nabi bercakap pasal anggota apa nak diletakkan dulu. Sebab unta turun, unta meletakkan lutut dulu. Maka lawan daripada unta, kita meletakkan tangan dulu. Tentang isu hadis ini dhaif dan sebagainya, dia menjawab. Dia menjawab banyak dia perjelaskan. Dia jawab jawapan terhadap hadis yang dinyatakan hadis ini dhaif, hadis meletakkan tangan sebelum lutut dulu. Dia kata sesungguhnya dia kata, dia bawa ni pendapat-pendapat seperti al-Imam. Dia kata amma qauluhum innahu mu'aridu li hadis Wa'il. Dia berkata hadis ni bercanggah dengan hadis Wa'il bin Hujur, iaitu hadis letak tangan dulu sebelum lutut dulu. Hadis Wa'il kata letak lutut dulu sebelum tangan. Sesungguhnya hadis yang lemah adalah hadis Wa'il. Sesungguhnya tidaklah diriwayatkan di dalam dunia dengan sanad ini melainkan daripada jalan Syarik
dan telah bersendirian dalam meriwayatkan hal ini Yazid ibn Harun. Ini perbahasan yang agak detail, iaitu tentang pengistilahan yang digunakan pakai oleh ulama-ulama hadis. Jadi ini menggambarkan di sana ada perbincangan yang sangat ilmiah, sangat detail perbincangannya tentang isu ini. Jadi hadis yang sahih adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang turun tangan dulu kemudian baru lutut. Bagi beliau, menurut kajian, dia bawa pandangan Imam Daruqutni, dia bawa pandangan Imam At-Tirmizi, dia membawa penjelasan ulama tentang syarik yang meriwayatkan jalan, yang meriwayatkan hadis Nabi SAW dilihat daripada Wa'il bin Hujur, Nabi turun lutut dulu baru tangan. Syarik yang meriwayatkan hadis ini dibahaskan kredibiliti dia oleh ulama-ulama hadis. Ada kata dia ni yukhti kathiran, banyak dia ni buat salah. Dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib. Ini ilmiah. Jadi dia tolak dan jawab lagi hadis maklub dan sebagainya. Ini tak masuk akal. Nak kata maklub, kau ni maklub. Terbalik ni perlu kepada bukti. Maklub ni maksudnya terbalik. Sepatutnya lutut dulu baru tangan. Jadi tiba-tiba pergi riwayat tangan dia baru lutut. Jadi dia berkata tak, ni hadis maklub. Jadi dia jawab di sini, dia kata amma qawlu bi anna al-hadith maqlub fama huwa illa min bab tajwiz al-aqli walau fatahna hadha al-bab ma salima lana min syai' al-akhbar. Dia kata kenyataan seperti ini tak ada bukti pendalilan. Kalau kita dakwa seperti ini, kalau macam tu jenuh semua hadis, kita kata hadis ni tak kena, oh hadis ni maqlub, terbalik, patutnya macam ni. Ini adalah perbahasan ilmiah. Okey. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini saya nak tunjuk sebahagian perbincangannya. Oleh kerana itu saya nak nyatakan sini, saya cenderung kepada pendapat turun tangan dulu sebelum daripada lutut. Kerana melihat bahawasanya yang Nabi maksudkan dengan larangan turun seperti turunnya unta, fokus Nabi adalah kepada anggota, bukan cara unta turun secara mutlak. Bukan umum cara unta turun. Kalau ikut cara, dia bergantung unta turun belakang dulu. Jadi kita unta turun depan dulu. Kan di depan kan? Dia jatuhkan kaki depan. Maka kita kena turun belakang dulu. Depan unta, maknanya kita tak ada turun tangan lah. Kita kena turun kaki dulu. Tapi kalau dilihat dari sudut anggota, maka unta turun lutut dulu, berlawan dengan unta kita turun tangan dulu. Saya cenderung kepada pendapat tersebut. Dan kita berlapang dada dengan teman-teman kita yang nak turun itu. Cuma macam mana cara kita nak turun? Dia janganlah turun Allah, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Syiu bum turun kita. Bukan kita terjun lagu tu, tak. Kita turun dengan cara yang perlahan. Kita turun. Baru kita letak tangan dulu, kemudian baru kita letak lutut. Itu kaedahnya. Seperti gambar yang comel ni lah. Tu. Nampak? Turun tangan dulu kemudian baru. Yang macam ni lah tak runtuh surau. Kalau tidak semua nak pakai berdebang. Roboh dah surau kita. Okey. Ini cara dia. Okey. Okey. Settle lah. Turun sujud ni dia kata terkadang boleh mengangkat tangan. Allahu Akbar. Turun. Ataupun kita boleh tanpa mengangkat tangan. Boleh buat pilihan. Yang ni dia panggil tanawud, kepelbagaian. Contohlah, anggota sujud ada 7. Okey. 7. Kepala, tapak tangan kanan, tapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, tapak tangan kanan, tapak kaki kanan, tapak kaki kiri. Tengok 7, kat mana 7 ni? Okey. Kepala. Disebut kepala satu, tetapi Nabi memaksudkan dahi dan hidung sekali. Kalau kata kepala tu kita nak tak pipi tu tak kenal lah. Tapi Nabi menunjukkan kepala dan hidung. Ada dahi dan hidung. Hidung satu, kepala kira satu. Tangan 2. 1, 2, 3. Lutut 2. 4, 5, 6, 7. Tapak kaki 2. Okey ya. Kita tengok pula pergerakan, kedudukan setiap anggota ni. Okey. Posisi kepala dulu. Meletak serta menekankan dahi ke bumi. Lihat dalam kitab kita ada hadis Ibnu Khuzaimah, tekan kepala. Okey, ni letak sikit tu, dia tekan tangan dia. Dia duk pumping kuat dah bina badan. Jadi apa ni, dia tak kepala sikit je tak. Lepas tu dia duk sayang dia punya jambui dia. Remoh dia tu duk sayang satgi kalau tok satgi rambut aku sikat elok dah. Tak, letak kepala, tekankan dahi di lantai.